Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat 30. Sesungguhnya inna orang-orang yang alladzina mereka telah beriman. Mereka telah beriman amanu. Beriman ni kepala dia ialah kepala mana iman itu mesti ada bersedia untuk mendengar apa yang Allah sampaikan kepada kita. Bersedia untuk mendengar dan menerima. Bersedia untuk mendengar dan menerima arahan Allah. Itulah amanu. Bersedia untuk mendengar dan menerima pengkabaran dan arahan Allah. Menerima pengkabaran dan arahan. Bersedia menerima pengkabaran dan arahan Allah Ta'ala. Bersebut pengkabaran mana ada perkara yang kita perlu tahu je dan terima, tak perlu amal pun. Ustaz tak buat kata lagi? Tak buat lagi. Tak ingat. Dan ada perkara yang perlu kita buat. Menerima arahan perlu kita buat. Jadi buat gini. Manu ni daripada atas ke bawah. Mana mesti ada arahan daripada langit ke bawah. Daripada langit ke bawah ni apa dia? Wahyu lah. Turun ke bawah wahyu. Kita orang bawah ni mesti bersedia untuk mendengar dan menerima arahan. Satu, wa'amilu. Amilu ni daripada bawah ke atas. Apa dia? Solat.
Ni ngaji wahyu. Faham tak? Ni Allah bertitah kepada kita. Kita mengadu kepada Allah. Ustaz berbalik Ustaz. Dalam ni dah. Ada dah. Amanu makna merujuk kepada pengkabaran dan arahan daripada wahyu. Kita sebagai hamba di bawah ni siap untuk terima arahan. Siap untuk menerima pengkabaran dan arahan. Pengkabaran dan arahan. Solat ni ialah mengadu masalah. Mengadu masalah kita dalam melaksanakan arahan. Sebab tu kita kata orang solat tak mesti orang tu dia mengaji mana Quran. Orang mengaji mana Quran mesti solat. Mana di antara dua ni dikira orang yang ada hubungan dengan Allah, iaitu orang yang buat dua-dua. Macam rumah A, rumah B, rumah C. Rumah A kita tengok si suami dengan si isteri ni tak bertegur siapa. Pada zahir kita kata apa ni? Ada masalah. Suami isteri tak bertegur siapa ni, ada masalah. Atau satu rumah ni sepihak dia bercakap. Sepihak dia macam tak apa layan mana. Sepihak ada masalah. Tapi kita tengok rumah C ni, A bercakap, B menjawab. B bercakap, A menjawab. Mana dia ada interaksi. Maka inilah dikira orang yang ada hubungan dengan Allah. Orang yang baik hubungan dengan Allah. Kalau orang solat saja, masa ngaji mana Quran, dia dalam konteks buruk hubungan. Sebab dia sepihak. Hak dia nak mengadu belaka. Nak dapat belaka. Hak Tuhan tak usah dengar belaka. Hak dia nak mengadu belaka, nak dapat belaka. Hak Tuhan tak usah dengar belaka. Baik ke tak baik? Hak dia ingin mengadu dan berharap belaka. Kalau boleh semua hak Tuhan nak belaka kita. Bagian Tuhan nak cakap, nak bagi arahan kepada kita, I'm sorry, saya tak perlu. Saya tidak berhajat kepadanya. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh ni paling kurang mesti ada dua ni. Amanu ni maknanya bersedia untuk mendengar pengkabaran dan arahan. Itu amanah. Kalau tak ada perasaan bersedia dan lalu berikhtiar, bukan amanu nama dia. Kan? Sebab tu kalau pasukan tentera yang baik, mesti ada pasukan yang siap menerima arahan. Betul tak? Siap menerima arahan, siap menerima dan melaksanakan arahan. Kita ni nak buat ikut hati kita. Daripada Allah Ta'ala kepada kita ni, atau saya dengar sekabut. Kan? Bahagian hak kita nak ngadu belaka, bila Tuhan dengar. Hak bahagian Tuhan nak suruh kita dengar untuk buat, tak ingin untuk dengar. Beriman apa lagu tu? Jadi hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala dalam konteks amanu wa amilus solihat ni, mana amanu ni bersedia untuk mendengar pengkabaran dan arahan. Siap untuk menerima pengkabaran dan arahan. Itu makna amanu. Kalau kita sebut lagu tu,
kita kaya, kita naik amanu, tapi kita tak siap untuk menerima gambaran dan arahan, maka kita tidak dikira amanu. Sebab tu kita tengok orang yang kebebalan, bukan kekebalan, bukan kekebalan, kebebalan. Apa dia kebebalan? Dalam mendengar dan menerima arahan, beramal bebal juga ini. Jadi bebal dua-dua. Bila bebal, tak usah dengar arahan, tak usah dengar waktu ngaji wahyu Allah, maka dia sudah amalan pun jadi bebal juga. Makna ada kita akan nampak unsur kebebalan juga. Samalah dengan kita pergi hospital, kita nak ubat, doktor bagi ubat, kita tinggal. Ubat ambil, tapi tak siap untuk mendengar gapo dia nak makan lagu mana, cara kita balik lagu tu. Ada serati kita. Jadi ubatnya memang asal ubat, jadi ubat kan jadi racun. Mana kita tak dengar dekat kaunter. Cara makan ubat tu tak dengar daripada kaunter. Kita dengar apa? Daripada luar kaunter. Apa jadi? Kita nak mana agama ni ubat. Kan agama ni ubat. Kita ambil ubat, ambil, lepas tu pergi kau tu. Mana tidak siap mendengar arahan daripada orang yang bagi ubat tu. Kena makan banyak ni, siang berapa kali. Ubat ambil. Lepas tu cara makan sekata kita, ataupun kita dengar daripada kaunter, bukan daripada luar kaunter. Luar kaunter. Tak nak luar kaunter. Orang luar kaunter ajar kita makan ubat tu. Apa jadi? Racun juga. Kan? Makna dia, kalau kita tak ambil maklumat daripada orang yang bagi ubat tu, memang asal ubat, tapi jadi racun. Lepas tu sudut amalan ni, kali ambil bukan daripada kaunter Rasulullah tu menerangkan cara guna ubat. Kita tak usah, kita tak pandang-pandang, racun jadi. Bukan pada kaunter, orang lain jadi racun. Isu-isu terkini lah ni Kalau tengok beragama ni adalah kesyirikan. Tapi bila beragama ni, kita orang nak, bila kita makin ngaji ni makin cantik agama ni. Ngaji dunia pun kalau makin ngaji makin cantik. Agama ni kalau makin ngaji makin cantik. Tapi kita tengok, nampak macam ada unsur kebebalan. Ada apa di sana? Apa masalahnya? Kena ingat boleh kalau barang tu walaupun bentuk macam agama, tapi kalau bukan daripada Rasulullah, maka dia racun. Kita yang tak makan benda tu, kita nampak beban, tapi dia tak nampak. Dia ada otak, kita ada otak. Kenapa kita nampak, dia tak nampak? Sebab kita tak makan racun tu. Kalau kita makan racun tu, sama-sama beban dengan dia. Macam Kak Asah ada satu cerita bukan Kak Asah, kita ada orang lain kita dekat kawasan ni dulu ada satu tarikat Muhammad lah. Tu guru ni bagi satu amalan dengan dia, amal. Tak boleh ubah. Kan? Mana kalau kira beramal tu nampak zahir tu sungguh pada kita lah. Perempuan ni. Tu guru bagi satu amalan, dia beramal. Nampak tak boleh ubah, makna sungguh lah tu. Kan? Katanya dia buat apa beramal lagu ni? Tak juga. Tapi bila tengok, Tok Guru kata, tak cukup dengan zikir-zikir ni. Kan? Tak boleh menyucikan dosa-dosa kita masa lalu. Lagu mana Tok Guru, cara lagu mana? Kamu kena mandi kita. Kita kena mandi kamu. Tok Guru tu laki.
Hak kena, yang kata kena mandi tu perempuan, bini orang. Faham kan ni? Dia menerima lah. Kenapa dia tak boleh fikir? Kita yang duduk luar sepadan boleh fikir. Dia tak boleh fikir. Amalan tu. Amalan yang bukan daripada wahyu membawa pada kebebalan. Apa tak? Beban. Tak saya janganlah ambil barang-barang yang bukan wahyu. Beban. Dah beban. Kalau bahasa kita apa beban? Lain masalah kalau Kelantan kan. Babuk. Malah kita kaji kita babuk. Sebab tu bila kita duduk luar kawasan, kita nampak air, dia tak fikir ke? Kan? Memang dia tak fikir. Dia orang cantik. Tapi kerana keracunan, benda kita nampak dia tak nampak. Otak cantik. Ngaji tinggi-tinggi, ngaji fikir mereka. Tapi bini dia fikir kutuk guru dia. Orang lain air. Nampak macam kebebalan. Tapi dia tak nampak. Kenapa? Kita tanya, kenapa? Itulah Tuhan nak beritahu kita ibrah bahawa agama ni kalau ambil bukan daripada sepatutnya, maka berlakulah kebebalan. Beban. Itulah pengajaran kepada kita ni. Kalau orang faham kan, kita tak sel amalan-amalan yang tak ori. Nanti ada beban kita. Waktu kita duduk dalam dunia tu tak nampak. Bila kita keluar baru nampak. Apalah. Bodoh apa selama ni. Bila kita keluar baru kita nampak. Duduk dalam tak nampak. Kita keluar daripada sepadan baru kita nampak. Orang yang tak duduk dalam kita, tak duduk cara kita tu nampak dah. Kita tak nampak. Sebab kita duduk dalam. Kita kena keluar kawasan. Kenapa? Mana tinggal hak tu ambil wahyu. Baru kita nampak. Hak kita buat tu beban. Kita duduk dalam tak nampak. Kita kena tinggal hak tu ambil hak wahyu. Tukar ambil hak bukan wahyu kepada hak wahyu. Hak bukan Nabi kepada Nabi. Baru kita nampak. Selama ni kita beban. Bila kita mengaji wahyu, kita nampak selama ni hak kita buat tu Allah. Alhamdulillah lah kita mengaji. Kita nampak kebodohan, ketidakcerdikan. Mana hak wahyu ni bawa pada cantik. Cuma cantik-cantik ni bila kita ambil baru kita nampak. Guna otak habis licin untuk faham wahyu habis licin. Faham, lepas tu amal, baru kita nampak benda yang kita buat tak seperti hak wahyu nak ni, nampak kebebalan. Nampak. Kalau barang nampak belaka, mudah nak kalau barang betul ni nampak belaka, mudah nak terang. Nabi tak perlu masa 23 tahun. Arab Mekah ni bukan orang bodoh. Orang cantik. Arab Mekah ni Raja Abu Jahal cantik. Anak dia Ikrimah cantik. Tapi kerana amalan yang mereka amal tu bukan daripada Nabi Ibrahim, benda rekaat, maka beban. Kenapa? Beban. Tak nampak hak Nabi bawa ni betul. Kenapa? Hak paling kuat beban dia pula hak. Sebab dia tukang jaja. Maka tukang jaja lebih beban daripada tukang ikut. Tukang jaja ni lebih beban, otak dia lebih daripada tukang ikut. Hak ikut beban juga. Hak jaja lebih beban lagi. Pula hak ni tukang jaja. Amalan-amalan palsu yang bukan daripada Nabi Ibrahim. Dia kata Nabi Ibrahim, ni Ibrahim punya ni. Tapi yang bukan hak Nabi Ibrahim. Jadi kisah daripada amalan-amalan yang bukan daripada wahyu lah membawa pada kebebalan. Jadi rumit. Seumpama rumitnya seorang doktor untuk merawat pesakit yang tak tahu ke apa. Dia tahu dia sakit, dia dah sembuh. Tak. Tapi dia tak tahu dah macam mana cara sembuh. Dia marah ke doktor. Doktor ni otak dia nak sembuh. Okey, aku nak kata-kata lagi.
Doktor tahu dah kalau ikut hak dia ni kan, tak lama go. Jadi doktor ni tak sampai hati. Tahu dah kalau dia ni dengan kedegilan dia ni tak lama ni. Dia tak tahu dia ni makna hak yang dia buat ni berisiko. Makna macam ibarat macam nak mati cepat gitu. Tak sabar nak mati cepat. Doktor tahu dah. Doktor kata kalau lock dia ni nanya ke dia lah pula. Jadi mengabaikan perasaan, usaha juga akhirnya sembuh. Doktor tak fikir dah, lupa dah apa dia kata. Bila tahu apa sakit sembuh, hati pun suka. Jadi apa hubungan antara madu dengan agama? Allah sebut An-Nahli, surah An-Nahli, surah lebah. Allah pun lebah ni An-Nahli, asal kalimah nahala. Nahala. Nahala ni sanggup susah dunia dia untuk dunia orang lain. Sanggup susah dunia dia untuk dunia orang lain. Makna dia letih bagi gitu je. Tu nahala. Hal letih dia orang lain ambil gitu je. Kadang-kadang tak tinggal kepada hak kau jari, tak tinggal serabut. Habis kau sarang-sarang dengan habis. Tak nak gapo tinggal tuan. Betul tak? Oh, lebah ada tak? Oh, kesediaan lebah ni nak makan kapur tak? Ada fikir tak? Ada? Walau tinggal lah sikit kat lebah ni, tahu tak? Ada. Yang ambil habis fikir. Kalau boleh dengan pokok-pokok dah tebal, nak ambil lebah tu lah. Ada tinggal sikit ke lebah tu, tak ada segabut. Apa tu? Dia suruh zahir, nampak rugi. Tapi hakikat dia, Tuhan nak beritahu, dia untung. Lebah ni untung. Lebah ni adalah manusia-manusia yang bawa wahyu. Orang kata gapalah. Kalau orang tengok, kalau lalat tengok lebah kata, bodoh lalat ni, lebah ni. Dia cari dia bagi orang gitu. Kan? Tengok aku ni. Aku cari, aku ulun. Tak ada siapa nak ambil kat aku. Memang tak ada siapa nak ambil, siapa? Betul tak? Lebah dia cari, orang ambil. Lalat dia pulun cari, tak ada siapa nak ambil. Dia letih, dia dapat. Lalat ni dia letih, dia dapat. Lebah ni dia letih, orang dapat. Kalau lalat tengok lebah, dia kata lebah bodoh. Tapi sebenarnya lebah tu lah untung. Pada zahir nampak kebodohan, tapi pada hakikat dia adalah beruntung. Siapa dia lebah tu? Kepala lebah. Kalau kau tengok manusia, Rasulullah, kau tengok pada zahir ni, kau apalah, dia kata apalah lagu ni more susah, apa ngomong begitu more susah untuk orang lain ni. Lock lah sikit untuk dia. Gitu kalau kau tengok lah. Apa tak tinggalkan dia, baju orang minta bagi. Apa tak fikir ke dia gitu more, tak fikir ke dia, apa fikir orang lain gitu more dia. Kita kata kebodohan. Kalau kita ni kata hak kita ni kita, hak kita. Hak kita barang orang lah, barang kita. Hak kita lah. Style kita lagu tu. Kata cantik. Nabi tak, barang dia, barang orang dia. Silap sekali. Barang orang lah. Barang dia, barang orang. Terbalik. Silap. Dia Yahudi dengan Rasulullah. Yahudi ni barang dia lah, barang orang dia. Yahudi. Rasulullah barang orang lah, barang dia orang. Itu Rasulullah. Allah pun sifat kepada Rasulullah supaya tidak ada perasaan curiga oleh orang yang telus. Rasulullah cari pengaruh. Kecuali orang degil ya, nak kata lagu tu juga. Orang telus kata nak cari pengaruh lagu mana, jenis lagu ni. Orang pengaruh ni, kita nak tuduh dia cari pengaruh, kita nak kata dia cari pengaruh ni, kalau kita betul-betul teliti, dia ada rekod barang dia lah, barang orang dia. Jadi kita tiba dia nak cari pengaruh, kita terima sebab
Sifat-sifat tu kita nampak. Tapi daripada kecil lagi, Nabi ni barang orang lah. Barang dia barang orang. Macam mana kita kena cari pengaruh? Cuba kita tanya, bagaimana orang yang bukan Islam, yang ambil amalan-amalan yang bukan Islam, tapi boleh dapat hidayah. Saya kata kalau ambil barang-barang yang tak betul, beban. Tapi kita boleh nampak Islam. Macam mana? Kalau tanya kita, ada jawapannya. Kalau tanya kita, Ustaz kata kalau beramal yang bukan wahyu ni, tak nampak apa-apa. Tapi kenapa orang bukan Islam boleh nampak Islam? Padahal amalan dia bukan amalan wahyu, amalan bukan wahyu belaka. Tapi kenapa dia tertarik dengan Islam? Soalan dia kenapa? Kita katalah hidayah Allah, tapi ada ibrah kat situ. Hidayah Allah belaka. Ya, hidayah Allah belaka, tapi ada ibrah kat situ. Ibrah dia ialah dia ambil dia kadang tak minat. Tapi tak ada arah. Hak ni ada. Kalau ada hal dia tinggal. Dia hati dia dah rasa macam tak betul, tapi nak macam mana hak ni kalau ada orang lain tertinggal gitu. Mana dia ambil dan kadang tak minat. Beza dengan orang agama ni, orang beragama Islam terjebak azas ni, dia ambil dengan minat. Ambil dengan minat barang tak betul ni, hak tu bawa beban. Tapi ambil dan kadang tak minat, dah tak ada hal lain, hak tu lain. Rata-rata orang yang terjebak dengan barang tak betul ni, dia ambil kerana tak minat. Lepas tu bila beritahu betul, dia mudah terima. Sebab apa? Dia tak ada orang beritahu dia. Tapi kan, makna dia kalau ada yang lain dia akan tinggal. Tapi hak ni yang ada, dia ambil dulu. Dia tak minat. Hati dia tak ada rasa minat dengan hak dia ambil tu. Tapi tak ada arah sebab tak ada hal lain. Kalau orang beritahu, mudah-mudah dia terima. Rata-rata orang ambil amalan tak lelah ni, dengan minat ke dengan tak minat? Orang ambil barang tak lelah ni dengan minat ke tak minat? Dengan minat. Galak gitu mau. Galak gitu mau. Galak. Galak tu racun. Bila galak gitu mau, memang rumit untuk disedarkan. Macam orang pakai cincin lah, cincin sakti. Cincin faham sakti lah. Dia kata cincin ni, kalau pakai cincin ni, ni. Dia kata tak betul ni. Dia pakai sak cerita kat kita lagi. Oh, cincin ni hebat lah ke apa lah. Gambar-gambar kalau kita cerita kat dia tak betul ni, dia terima ke tak? Dia tak terima sebab dia ambil dengan galak. Dengan galak tu menyebabkan jadi racun. Faham ke tak? Ambil barang tak jelas dengan galak. Lepas tu tak ada usaha untuk cari hak yang lebih baik. Tak ada. Hak tu dah jadi racun. Jadi bila kata inna la nudhi'u, kami tidak akan mensia-siakan pahala yang kami janji pahala lah. Yang daripada kami pahalanya. Betul tak? Bila contoh kilang bila bagi upah, syarat nak buat barang mesti barang tu alat daripada kami. Betul tak? Kadang-kadang dibuat gitu, alat mesti barang kami keluar belakang. Tak boleh alat lain. Mesti alat nak buat benda ni daripada kami. Lepas tu mesti cara kami. Betul tak? Alat dari kami, cara kami. Mula tu buat. Bila dua ni menepati, kami bagi upah. Betul tak? Ada orang ni
alat bukan dari kami. Cara kami dah, tapi alat bukan dari kami. Allah terima? Tak terima. Tak say. Kita nak alat kita lah. Standard kayu kita, kayu daripada kita. Kayu lain tak say. Kita nak hak standard kita terima. Standard ni, jawaian ni baru cara kita. Kalau dua ni tidak ada, maka kita tak usah terima, tak sampai upah. Itu syarat kami. Kita boleh terima benda tu tak? Kita boleh terima tak? Hujah tu. Sebab bukan kita yang bagi upah, dia yang bagi upah. Nak bagi upah berapa pun, tengok juga. Sebab tu barang-barang yang kita nak buat ni mesti barang daripada wahyu. Oh, ada upah. Kalau bukan wahyu tak ada upah. Dia tulis ada upah. Itu tulis tak mesti betul. Tulis ada pahala. Siapa nak mengesahkan pahala ni? Tulis ni siapa tulis ni? Nabi Allah tulis ke? Nabi tulis sebab hubungan mana Allah atau Nabi tulis ke ataupun orang lain tulis. Orang lain yang memberitahu. Mulut siapa kata barang ni pahala? Mulut siapa? Mulut ustaz tadi. Ustaz bukan Nabi. Dia kata pahala ni benda luar. Sebab benda gaib. Ustaz bukan benda gaib. Faham ke tak? Ustaz kata barang ni akan lagu ni. Dia tahu mana? Kalau dia kata Nabi kata ni hadis sahih, tu baru boleh. Kalau sekadar dakwaan tapi tidak boleh datang bukti bahawa orang betul atau salah, maka kalau hak kita bimbang ialah tak betul. Kita kena ada curiga. Jangan tak ingat. Jadi baik ni dia kata baik. Barang ni baik. Barang ni baik. Barang ni baik. Samsung akan kata barang ni baik. Dia akan terima, kalau kita boleh terima barang baik, memang Samsung kata. Kalau kita kata barang Samsung, tulis barang Samsung. Barang Samsung. Samsung yang boleh keluar kenyataan barang ni baik. Orang lain tak boleh. Dia kata barang ni menepati perwayat baik. Markah 100 boleh keluar kilang. Orang lain tak boleh kata baik. Mana boleh? Jadi baik-baik ni tak ada kita kata, tak ada ustaz kata, Nabi kena kata. Baru autoriti. Ustaz tak ada autoriti. Dia hanya menyampaikan saja. Balighu anni, sampaikan. Bukan dakwa. Dakwa-dakwa ni bukan tugas, bukan ustaz. Ustaz tu sampai. Dakwa ni daripada Allah Nabi. Sebab tu bila sebut Allah tu Nabi kata, terima. Atau jaminan yang orang-orang yang dijamin bahawa dia ni telus dalam menyampaikan, sahabat. Ada 3 kan. Allah, Nabi, sahabat Nabi. Orang lain tak boleh. Sebab tu Imam Syafi'i mazhab kita, kalau dia nak tahu barang dia betul, mesti dia datangkan jawapan sahabat. Mesti ada dia sebut sahabat kata sebab dia tahu metod tu. Kalau tak boleh sebut Nabi kata, sahabat kata, saja kata-kata dia. Tadi saja. Dia faham. Maka setiap dakwaan dia mesti dia akan ada kesedaran. Sebab ulama musyahidin dia faham. Dia faham. Inilah cara agama dia faham. Jadi dia kata orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Kira baik ni, hak kita nak ialah Allah kata baik, Nabi kata baik. Sebab baik ni konteks luar sebab. Bila kita kata baik, kita kata syurga tu tak? Baik syurga. Jadi bila sebut syurga,
Dia tak boleh mana-mana. Sebab syurga ni luas sebab. Jadi kita kena kata baik, mesti kita sadar kepada nama kata baik. Sebab Nabi kata baik, Allah kata baik, Nabi kata baik. Bukan kata baik tu, siapa kata baik? Saya kata. Saya tak boleh. Saya tak boleh. Kita bukan neraca, tak boleh. Kalau nak masuk universiti yang terbaik di dunia. Ha? Kenapa? Tak apa. Dia gagah dia, kita gagah kita. Kita tak tegak, dia tak ganggu kita. Kita terganggu dia. Tak apa. Apa tu? Kenapa kan salah? Ada sebut tadi nama. Bunyi tak dengar. Dengar. Anda menjerit dah. Kalau dunia ni tempat terbaik, dia terima dengan dua syarat. Tempat terbaik dunia ni dia akan terima dengan dua syarat. Dah. Mana bukan dua kita ada dua sifat. Mana dua sifat yang ditolak oleh mana-mana tempat baik. Tapi kalau sesifat dicampur dengan satu sifat lain, barangkali dia fikir semula, tak terima. Dia akan terima juga. Iaitu sifat kejahilan dan sifat kemalasan. Dia tak akan ambil. Kejahilan dan kemalasan dia tak ambil. Bila dua dia bergabung, dia tak ambil. Mana-mana tempat pun kat dunia, mana ada orang ambil kita. Saya ni jahil, saya ni malas, tak ambil. Tapi kalau kejahilan dicampur dengan kesungguhan, dia ambil. Sebab jahil ni dia faham, biasalah. Sungguh tu faham. Bila terbukti kita ada seorang yang sungguh, maka dia ambil juga walaupun jahil. Sekurang-kurangnya dia hantar kursus. Tu pandai. Kita tahu dah dia ni kalau guna dia, kalau dia pandai untuk syarikat, buat rajin. Nak cari orang rajin ni payah. Semua orang pandai asal jahil belaka. Tapi kira rajin ni dia pandai, dia faham. Semua orang asal jahil belaka, tapi kira rajin jadi pandai. Betul tak? Cuba kita sebut mana-mana tempat dekat dunia ni, saya jahil dan malas. Terimalah saya. Ada tak? Ha? Kalau ada minta jadi menantu, awak bagi tak? Hajar kat Zah. Hanya kata kesian kat dia tak gamuk gitu. Hajar, hajar. Saya ni jahil, tak tahu gapo, malas pula. Terimalah saya jadi menantu. Boleh hajar anda Kalau mahal, itu lah kata sebagai ibrah saja. Nak suruh kita mikir. Kalau manusia pun tak usah, makhluk pun tak usah, Tuhan. Okey lagi. Ni konteks bukan konteks dunia, konteks agama. Kalau beragama ni, kita ni dah jahil malas pula. Memang tak ada harapan ke syurga. Malah mengaji, memang tak ada nama. Tuhan tak kisah kita jahil. Tuhan nak kita rajin. Rajin mengaji. Usaha tu ada, ikhtiar tu ada. Sampai tahap Tuhan punya janji ni, walaupun tak pandai-pandai, usaha ada tu syurga juga. Sebab masuk syurga bukan atas usaha kita, tapi atas rahmat Allah. Allah rahmat kepada orang sungguh.
Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Muhsinin apa dia? Sungguh. Sungguh tu muhsinin. Telus dalam nak kepada kebenaran ni. Alamat dia sungguh. Kan, sungguh. Sungguh. Jadi kalau kita sebab tu dalam pengkajian Quran dan hadis Nabi tidak ada cerita orang jahil malah ahli syurga, tak ada. Jahil malah ni tak ada ahli syurga, tak ada cerita ahli syurga. Cerita dalam neraka ada. Yang ahli syurga semua jahil rajin. Kata pandai ni bukan. Pandai ni kemudian, barang kemudian. Kalau jahil patut ada rajin. Harapan ada. Jahil tak apa. Asal rajin. Tuhan tak kisah jahil, Tuhan nak rajin. Rajin. Kalau kita jahil, kita balas. Memang tak ada nama dalam syurga. Sebab nak kata ada nama ni kena wahyu kata. Kena Allah kata, kena Nabi kata. Ustaz ni Ustaz pun dah tahu wahyu. Jadi sebab lafaz wahyu ni tidak ada satu lafaz pun menunjukkan jahil dan malas ni ada syurga tak. Maksud jahil sini jahil dan malas. Kalau kita rasa kita jahil, kita rajin, kita termasuk, kita ada harapan. Tak apa, kita rajin. Tapi kalau kita rasa kita malas, bahaya. Berisiko. Menjahanam kita. Sebab nama jenis orang dua sifat yang berkumpul, jahil campur malas ni memang tidak ada tempat. Mana-mana dunia tak ada tempat, akhirat tak ada tempat. Sebab kalau kata dunia tak ada tempat, akhirat ada, makna kita letak akhirat tu bawah dunia. Dunia ni barang rendah tinggi, banding akhirat rendah. Rendah betul-betul terima dia. Kalau kan dia sekolah ni sekolah apa tu swasta. Ni sekolah kerajaan. Kerajaan ni semua boleh masuk. So swasta ni orang yang ada duit masuk. Contoh tak. Hak ni kerajaan pun takkan mau nak terima dia. Swasta apa tak lagi. Faham ke tak? Kerajaan ni orang ni masuk neraka, tapi tak boleh terima. Kita tak boleh nak macam mana tak boleh. Kita kata kita berlaku tapi dia tak boleh. Payah tak? Jadi ibarat dunia akhirat, dunia tak boleh terima dia. Sebab sifat jahil je malah. Tak boleh. Berat-berat Dosa. Makna kalau hak tinggi lagi tak boleh terima. Sebenarnya hak ni adalah kesimpulan daripada pengkajian. Orang-orang yang buat kajian daripada Quran, daripada hadis Nabi, melafaz kata orang jahil malas ni bahaya. Dia kena faham molek. Nama dia tak ada syurga. Jahil rajin ada. Jahil rajin ada. Haknya pandai-pandai tu, hak dulu jahil juga. Hak pandai-pandai tu dulu jahil juga. Mana ada lahir-lahir pandai selalu. Sebab tu kita jahil rajin. Dalam bahasa Arab jahil bahasa ni basitun. Ada. Allah mudah dia, mudah. Allah permudahkan. Jahlun basit. Allah permudahkan dia. Allah permudahkan dia. Hak yang tasih jahlun murakkabun. Dia jahil, dia tak tahu dia jahil, dia malas pula. Campur dengan malas pula sudah. Jahil pula. Pokok dia malas tu asal masuk. Malas tu asal masuk neraka. Bukan jahil. Malas tu asal. Kerana malas lah orang jahil masuk neraka. Bukan kerana jahil tu. Jadi kalau jahil sorang-sorang dia tidak tercela. Dia tercela bila campur dengan malas. Faham ke tak? Kalau jahil saja, dia tidak tercela. Dia bukan masalah jahil. Jangan malas ni.
Faham tak? Kita lah kita ada tak pandang tak. Tapi dia sungguh. Lega kita. Faham tak? Tengok masuk kelas. Tak tahu ke apa. Tapi sungguh mengaji Macam semalam ngaji hadis malam. Ni kalau ngaji hadis tu balik ni. Emang kita ni baru berbulan ngaji hadis tak pernah tak pernah jumpa hadis ni pun ngaji sungguh tu ni kalau pergi ngaji hadis kat luar negara terus balik ni. Haji ni lagu ni. Lambat-lambat nak kata kalau rajin tu guru lega tak apalah. Macam ada orang nak cerita masa kat Pakistan ngaji usul fiqh. Usul fiqh ni ilmu paling 16 cabang ilmu dalam untuk syarat untuk menafsir Quran. Salah satu usul fiqh. Ilmu paling susah antara 16 cabang ilmu ni usul fiqh paling susah sekali. Usul fiqh. Usul ni setiap ilmu dia ada usul dia. Usul hadis, usul fiqh, usul tafsir. Apa peranan usul? Untuk jaga seseorang keluar daripada landasan ilmu tafsir. Usul ni nak jaga kaedah-kaedah untuk jaga orang ni keluar daripada kaedah. Kalau keluar kaedah, sesat. Faham tak? Hadis. Nak jaga orang ngaji hadis ni jangan jadi belok. Usul. Sebab tu contoh kita kata hadis adalah syarah bagi Quran. Itu usul hadis. Syarah bagi Quran. Bila syarah bagi Quran tidak mungkin hadis yang sahih kalau melibatkan akidah bercanggah dengan makna Quran, tak mungkin. Akidah tak mungkin. Kalau amalan boleh jadi lagi tapi ada kaedah dia untuk kita nak gabung kita nak apa tu? Kita nak ibarat macam nak serasikan dia. Dia ada cara dia. Tapi kalau akidah tak mungkin. Akidah tak boleh. Dia tiba tu hati kata boleh. Tak mungkin. Akidah tak mungkin. Quran ni apa dia tajuk Quran ni umum. Contoh Quran ni umum. Tajuk apa? Tafsir. Untuk jaga penafsiran jangan silap, dia ada usul dia. Hang kita ngaji daurah tu mula tu ringkasan saja. Dia hanya ringkasan tapi mana biar orang faham bahawa bukan mudah-mudah nak gitu Quran. Dia ada kaedah dia. Lari pada kaedah bahaya. Jadi termasuk orang yang menafsir cara otak dia. Contoh ada orang kata qul huwallah, huwa tu dia kata huwa tu Nabi Muhammad. Itu lari kaedah tu. Lari jauh. Mana ada orang mana lagu tu? Tak boleh mana-mana lagu tu. Tapi kalau kita tak mengaji wahyu, kita kata ni tafsir juga, tafsir batini. Batini lah. Sebab Quran dia ada zahir dia, ada batin dia. Tu tak ada siapa orang ajar lagu tu. Itu cara orang yang tersasar daripada agama memahami. Mana istilah usul fiqh, usul tafsir, usul hadis. Bahasa pun ada usul lughah ada. Dia bincang tentang bahasa. Bukan bahasa Arab, bahasa. Kalau kat negeri sini dia panggil ilmu linguistik. Bunyi nampak tinggi padahal bahasa. Mana semua bahasa-bahasa ni mesti ada. Contoh. Semua bahasa ada huruf vokal. Bahasa Arab ada. Huruf illah, huruf sakit tu huruf vokal. Bahasa Melayu 5, bahasa Arab 3.
Pengkajian. Setiap bahasa mesti ada huruf vokal. Mana-mana bahasa pun. Ada pengajian lah. Kesimpulan. Kesimpulan. Jadi sebut ulaika lahum. Mereka itu. Beza apa mereka itu dengan mereka? Mereka itu dengan mereka. Beza apa? Bezanya ialah mereka itu ada itu, mereka tak ada itu. Mahaya Ustaz. Ha? Mahaya. Mahlo. Kita tak boleh terima Ustaz sebab macam pelik tu. Bukan lagu tu. Mereka itu yang dimasukkan ialah sifat. Kalau mereka zat. Kan? Sifat dia. Sifat dia yang bawa ke situ. Bukan nama dia. Bukan muka dia. Muka lagu tu muka lagu tu bukan. Nama lagu tu bukan. Bukan kes nama. Bukan kes muka. Kes perangai. Kalau kes muka, kan? Kalaulah masuk syurga ni kes muka, nanya kalau muka ni muka ahli neraka, ni muka ahli neraka. Nanya nak ubah macam mana? Betul tak? Betul tak? Kalau muka lagu ni ahli neraka, kalau muka lagu ni ahli syurga. Nanya kalau orang muka lain-lain muka ahli neraka. Kalau sebab muka masuk neraka, nanya. Atau sebab nama, nanya juga. Sebab sifat, boleh. Sebab apa? Semua orang boleh pergi. Sebab bila sebut sifat, kan, dia ada sifat yang mana bila sebut sifat, semua orang boleh usaha dapat sifat tu. Semua orang boleh usaha dapat sifat tu. Cuma satu perbincangan Satu perbincangan. Kalau sebut sifat itu akhlak. Buku ada Muhammad Al-Misri buat dia ada satu baca. Akhlak ni adakah semula jadi atau dengan ikhtiar hamba? Ada akhlak dengan sifat dia ada merujuk satu benda. Akhlak ni sifat. Akhlak seseorang. Sifat seseorang. Jadi anda nak masukkan ni akhlak pakai sifat. Sifat dia akhlak lah. Jadi sifat ni, sifat yang ada pada seorang baik ni semula jadi ke ataupun dengan ikhtiar dia? Semula jadi tak payah ngaji. Begitu juga Betul, orang betul. Dia ada jenis sifat yang semula jadi, ada jenis ikhtiar. Dua-dua betul. Kalau kata semula jadi betul, apa tu ikhtiar dia betul. Mana dua-dua ada. Ada jenis semula jadi, ada jenis ikhtiar. Mana sifat lemah lembut ni kadang-kadang dia kadang-kadang orang ni tak. Kadang-kadang kan. Dia ada jenis orang ni semula jadi gitu dah. Lain-lain lagu tu dah ada. Dia ada Rasulullah, dah hadis Rasulullah dah. Dia gini. Apa tu? Dia ada semula jadi, dia ada ikhtiar. Tapi yang masuk syurga ni lebih kepada jenis ikhtiari. Semula jadi ni boleh tentu lagi. Sebab akhlak ni dia kalau ikhtiar ni dia akan berlaku bersama dengan akidah. Bila akidah dia betul, dia akan usaha untuk akhlak betul. Otomatik. Tapi kalau perangai comel dah, dia belum tentu boleh bawa ke syurga sebab dia ada dah ikhtiar kepada akidah pula. Sebab dia perangai comel tapi ngaji tak sih. Mana dengan ikhtiar ni
biasanya dia ada harapan sebab ikhtiar untuk sifat betul ni dia bergerak bersama dengan akidah nak betul. Bila dia akidah nak betul, dia pun nak akhlak betul juga. Betul tak? Dia pun nak akhlak comel juga. Mana biasanya jenis ikhtiar ni lah ada harapan betul juga. Kalau jenis sebelum jadi ni, biasanya dia macam tak apa, tak beza sebelum jadi ni. Ha? Kan? Biasa kadang-kadang dia ni bagus tak? Bagus lah. Cuma ngaji tak sebenarnya. Jadi sebelum jadi dalam bahaya lagi. Ada saya. Tapi boleh juga. Sebab ada sahabat-sahabat Nabi kan, hak sebelum jadi Nabi sebut tu supaya dia tertarik ke Islam. Lepas tu masuk Islam dia. Allah suka orang kamu ni. Dia pun jadi masuk Islam. Agak boleh. Ada saya ni suka sedekah dulu makan-makan ni. Dia tak sini ngaji, dia tak sini dengar. Ada saya. Kita tu ada Kaabah tu. Kaabah yang orang pergi belakang tu. Tak apa. Kaabah tu dia sedekah pada orang je. Abu Jahal, Abu Lahab ni, dia duit Kaabah yang kita duk tawah tu, ada duit Abu Lahab, Abu Jahal kat situ. Sebab Kaabah tu, Kaabah kita buat tu, batu tu dibuat zaman jahiliah. Zaman Rasulullah umur 33 tahun kan, dia kata Al-Amin tu angkat tu. Masa tu kan pernah hancur. Lepas tu Arab jahiliah faham bahawa nak buat Kaabah ni mesti duit halal. Duit haram tak boleh. Semua duit halal lah tapi tak cukup duit. Sehingga tak boleh buat seperti asal. Jadi waktu hijrah Ismail tu. Lepas tu dah duit ada sekarang tak. Kenapa tak runtuh buat semula? Ulama dia fikir cara maslahat, dia larang, takut-takut jadi mainan. Dia tak usah runtuh buat. Bayangkan kalau Kaabah ni dia nak runtuh kata batu ni. Buat semula lah. Rasa kita bersembah tak? Ha? Dia kita tak? Tak delek kita. Jadi nak kata kalau sedekah raja, kalau makna sedekah saja, Abu Lahab dengan Abu Jahal ni sebaik-baik sedekah. Sebab Kaabah tu duit dia. Duit halal. Sebab orang Arab Mekah ni walaupun dia jahil dia tahu. Kaabah duit haram tak boleh, dia kena duit halal, duit suci. Duit tak ada bukan duit hak yang bermasalah. Mesti duit baik. Ha? Tapi bila akidah tak betul saja. Tak ada sikit pun menolong dekat akhirat esok. Ha? Alah dia bagi-bagi Dia bagi-bagi. Kalau kita bagi duit wajib dah pahala. Cina ni contoh waktu pernah berlaku kita lah kan. Cina ni contoh dia ketuk tingkap, kita tak ketuk. Minta tolong. Kita ni minyak habis. Dan dia pegang handset lah. Kata-kata buat gaya ni dia bagi lah. Sebab tak pahala kita juga. Sebab kau tolong dunia dia, kau tak dunia dia kan. Kemaslahat dunia dia. Bagi pada dari sudut bagi kepada orang bukan Islam ni, kalau konteks untuk dunia dia, masyarakat dunia dia, pahala juga. Kita bagi untuk makan minum dia, pahala juga. Bahagian masalah dia bukan bahagian yang menjahannamkan dia. Keperluan manusiawi dia. Tahu tak? Keperluan manusiawi dia. Bawa kereta ni manusiawi ke bukan manusiawi? Manusiawi. Hatta sampai kalau orang bukan Islam dia mati, tak ada siapa nak urus. Kita urus atas tanggungjawab manusiawi. Urus asal. Tak boleh lah urus cara kita nak ibarat macam cara manusiawi lah. Yang sepatutnya nak manusiawi. Sebagai seorang manusia tak salah. Manusiawi. Sebab dah kalau dia tak ditanam, susah lagi kita pula bau busuk. Jadi ulaika ni maksud dia mereka yang bersifat itu. Jadi sifat sebelum jadi ke ikhtiari ni? Ikhtiari.
Adakah syurga ni rata-rata jadi ikhtiar. Sifat yang diikhtiarkan. Kalau sebelum jadi ni, boleh kadang-kadang menguntungkan Tuhan. Boleh kadang-kadang yang menyebabkan Tuhan jadi leka. Dia duduk khayal syurga dah tu ni sebab aku ni pembunuh. Ngaji tak sih. Boleh jadi kerana sifat ni Allah suka menyebabkan Allah hidayah kepada Islam dia, boleh jadi. Ada berlaku. Cara Rasulullah tarik hati sahabat-sahabat dia, ada sifat pun Allah suka. Macam contoh Suhail, nama Suhail. Bila Nabi tahu bahawa Suhail ni menjadi kepala dalam konteks perjanjian Hudaybiyah. Masa Suhail ni kafir lagi masa tu. Semua Nabi suka. Suhail ni sifat dia mudah, pemudahkan. Memang dia sifat dia mudah. Kalau dengan dia mudah, senang. Memudahkan urusan orang lain ni sifat Allah suka ke tak? Suka, tapi dia kafir lagi. Kalau mati dengan walaupun Allah suka sifat dia mudah ke orang, tapi akidah tak betul saja. Jadi kalau sekadar sedekah, ngaji taksir ni kena faham bahawa sama dengan Abu Lahab dengan Abu Jahal. Kalau kita nak menyamakan dua sudut ni, makna dia standard kita baru tu lagi, tak beri jaminan apa-apa lagi. Lepas tu kena ada dua pihak. Mana kena ada sungguh kepada Allah, lepas tu bersedia untuk mendengar pengkabaran dan arahan. Kena ada sifat ni juga. Kalau tak ada ni, tak sama belum jaminan. Sebab Tuhan beritahu, kalau sepihak je bahaya, dua pihak insya-Allah. Kita ni kan sembahyang majmuah tak tinggal, umrah tak tahun, haji nak pergi pula. Tak care ni bukan wahyu. Bunuh je tak care ni bahaya. Tak care bukan wahyu. Islam tak care bukan Islam. Tak care takkanlah. Takkanlah ni bentuk agama bukan Islam. Kita kena kata bentuklah mana? Kena dua pihak. Bahagian Allah Ta'ala kita bersedia untuk mendengar dan menerima. Bahagian kita sungguh dalam buat. Kita ni jangan betul Betul sebab ada dua pihak. Ada interaksi dua pihak. Jadi kalau kita nak sembahyang, nak mengadu hak kita, kalau nak hak kita di Tuhan makbul belaka, dia masih dalam masa tajuk sifat yang buruk, iaitu hak Tuhan nak belaka. Hak Tuhan suruh tak saya belaka. Dalam konteks mana tu lagi? Hak dia ni ngeluh. Hak dia nak belaka. Hak tak saya suruh tak saya sebelaka je. Buat dah semayang sebelaka je. Tak habis lagi sebelakanya tu kena ada satu lagi. Hak bahagian yang menutup kecederaan hal lain. Ada ni beres hal lain. Tak ada ni tak boleh hal lain. Apa dia? Bersedia untuk mendengar dan menerima arahan. Mendengar dan menerima pengkabaran dan arahan. Tak ada ni habis. Sedekah masalah. Sebab masalah belakang ini. Ada ni beres belakang. Ada satu ni, hal lain beres. Satu ni tak ada. Kepada satu ni. Bahagian kita nak dengar apa Tuhan ke apa ni. Bersedia, kalau konteks pasukan yang baik ni, bersedia untuk mendengar dan menerima arahan. Ni mendengar taksir. Pasukan yang baik lagu mana? Hamba yang baik, pasukan yang baik, semua mesti ada, dia ada hubungan dengan Tuhan dia, iaitu dia untuk mendengar dulu apa dia Tuhan nak arah kita. Cara lagu mana? Dia istilah biadab. Tahu biadab? Tak usah dengar arahan biadab, macam kita ambil ubat balik lagu tu je. Jannah tu syurga-syurga. Adnin mana kekal abadi.
Dia fitrah manusia ni tempat kan, apa-apa pun mesti ada air. Kan, mesti ada air. Sama ada air nak minum ataupun bilik air, tak apa dah, bilik air. Kan? Bilik air. Oh, lega bilik air. Tiba bilik air, tak ada air. Salah juga. Tak? Kita mesti tempat-tempat comel macam mana, air mesti ada. Kalau tak ada air, siapa tak tahu lagi tak ada air. Tempat comel mana pun tak ada air orang lagi. Pulau perhentian kan. Kita dia ada pulau besar, pulau kecil. Pulau besar ni untuk orang-orang luar negara. Pulau kecil ni Malaysia boleh pergi. Dia tak buka pada orang luar negara. Pulau besar dia hak pulau yang kita pergi tu lah. Tak lagi dia ada seorang lah. Hak anak pergi tu. Hak tu pulau besar. Pulau besar ni dia tak saya buka pada orang Melayu kita ni. Buat orang Melayu kita ni, dia tak usah mandi air laut saja. Dia nak air tawar, air. Jadi jenis-jenis ni dia susah lah dia. Modal ada banyak. Orang putih ni dia air laut tak apa dah. Kita kalau mandi air laut, sebelum nak ada atas ni, kena sikit air tawar. Orang putih, orang Cina ke apa dia air laut ya. Mana nak kata filter kita ni air laut saja tak cukup. Nak juga mandi air tawar. Betul tak? Dia kena balon sikit. Lepas mandi air laut tu, kena sikit air tawar. Baru kita ni. Nak kepada air basah saja ni rasa ke? Rasa tak puas sedap. Tak puas. Sebab itulah dia sebut tempat tu bagus, jangan sebut ada air. Betul tak? Tempat tu bagus, dia sebut ada air. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Arab ni, tempat kebun yang ada air tu satu maksud mewah. Orang Arab ni kalau tempat mewah, dia kata tempat tu tinggi, lepas tu ada air. Mewah. Bila dia jumpa pada pasir, dia satu tempat yang ada kebun, ada buah, ada air. Dia jajah setahun. Dia kata, oh, kalau kebun tu kita punya, kalau kebun. Jadi Allah Ta'ala tahu passion orang Arab ni, dia minat benda-benda lagu ni, dia sebut benda lagu ni. Jadi kita dengan syurga mengalir bawah sungai ni, kita tak tahu rasa mana. Rasa juga, tapi tak serupa dengan orang Arab rasa. Cuba tengok kalau kita pergi Madinah kan, dulu kan waktu mana ada sungai, dan dia tengok kalau kita pergi orang Arab dengan sungai tu macam mana. Orang Arab dengan sungai sama kita dengan sungai. Biasa. Dia sebab dia tak ada air tengok sungai ke. Kita lalu dekat antara Madinah dengan Mekah kan, kita tengok orang Arab dia turun tok kereta ke sungai. Ambil gambar sungai. Bagi dia sungai tu benda, oh kata benda yang Allah sukalah. Kita tengok sungai biasa. Dia lain. Dia jiwa dia, sebab dia benda yang dia tahu tengok. Oh kalau tengok hujan lebat waktu ada air banyak oh dia punya suka lah. Siap ambil gambar ni air. Kita gapo hak ni nak buat video. Hak ni nak buat video orang nak dengar apa hak. Dia teruja dengan air. Kita buat dia tak tengok macam kita ni biasa dah dengar air. Macam mak kita kita pernah hidup zaman pro air, pro tak ada air, atau ada air, pro nak ada air. Zaman paip lagi, zaman bawa masuk paip. Mungkin hak kita, hak yang waktu kalau kat Azhar ni tak ada paip, biasa ada sungai saja, biasa ada. Pernah rasa. Kita ni ada paip tapi dia tak masuk dalam jalan kampung. Dia buat kat dua saja. Jadi siapa-siapa nak ambil air kena bawa sampan pergi nak sungai. Pendiri abang kita nombor 1 tu kita ingat lagi. Sampan pergi ambil kat Kenduri bawa sampan pergi. Angkut air daripada dah masuk lorong jauh ni.
Keluar tu dekat sampan, ambil tadah air dekat tepi jalan tu. Dulu. Anda tahu mak kita kita kalau dia ada dalam rumah, jangan tuang air. Kalau nak tuang lah, tapi jangan kuat-kuat. Jangan bagi dia dengar marah. Kita kalau tuang slow je. Sebab air dia tu kita buang. Jangan kuat. Kalau kuat dia tahu sudah. Ha? Dia kata, kita kata air dia, kita kata, kita bagi, kadang-kadang kita bagi hujung kita. Kena buang lah buat air ni. Hai, boleh guna lagi. Kalau tak buat untuk minum, untuk lain. Kan, dia kata jangan buang-buang. Kalau sekurang-kurangnya nak basuh lantai, kadang-kadang lantai luar. Kan, air cebol boleh lagi. Otak kita tak fikir pun dia. Mana orang yang penuh susah dengan air ni, lain yang kita tu Wahai bebek. mak kita tak boleh. Tak boleh. Tak ada tahu, kita tahu tak. Kalau bunyi air tu marah kita. Usah tak apa, rahmat kata apa tu jimat-jimat ni rahmat kata. Jimat-jimat ni rahmat. Makna dia kalau tak boleh guna untuk ni, boleh guna untuk ni. Mana kita boleh fikir lagu tu? Kita kata kalau tak boleh minum, kalau buat lagu ni, buang lah. Dia kata kita boleh buang tempat je. Kadang-kadang tempat tu pokok-pokok ke, faham tak? Otak kita nampak? Mana kalau kita buang kat pokok, siram pokok. Pokok bukan berhajat pada air bersih, asal air. Dia tak usah kita buang lagu tu, tak usah dia. Dia tak usah kita buang lagu tu, tak usah. Dia kata jangan buang, siram pokok-pokok, tak apa dah dengan air tu. Susah. Sebab apa? Sebab dunia dia air payah, kita air mudah. Mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihimul anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bukan sungai kita, sungai susu, sungai madu. Maulana ada sebut dalam daurah, dia kata nak banding kekayaan Allah Ta'ala ni, perbenaran Allah Ta'ala ni. Kalau semua susu kat dunia ni susu, kan, nak banding dengan nilai susu syurga, baru setitik je. Sungai itu susu. Sungai itu susu, bukan sungai kita ni. Sungai itu susu. Dia ada dalam Quran. Ni baru huraian sungai tak sebut lagi air dia. Dalam surah lepas dia sebut sungai susu, sungai madu, sungai arak. Arak ni tak memabukkan. Anda rasa kita tak apa rasa mana susu. Sebab kita susu kita beli tak, kita tak. Bukan kesedaran susu ni tak apa kita, sebab kita tak apa rasa susu segar, tak siap ada tak. Mana minum susu segar? Tahu susu segar, tahu susu segar. Mana minum pernah? Kat Mekah kan. Susu segar ni kat Malaysia ni tak ada budaya ni. Ada lembu tapi kadang-kadang dia minum untuk dia tak. Kalau dekat Indonesia hari-hari dia jual susu. Ada yang air susu. Dia akan buat susu campur telur. Dia akan telur susu. Dia buat ni orang perempuan buat pegang susu dengan telur ayam kampung. Lepas tu kita nak susu dengan ayam kampung. Lepas tu dia akan ambil telur tu, dia buang hak putih tu, dia ambil kuning saja.
Kita biasa budak-budak kuning buah ambil yang putih. Dia putih buah ambil yang kuning. Lepas tu campur lepas tu sedap. Kita telefon kawan kita duduk kat Boya Lali, kat Jawa Boya Lali dah tempat dia. Kata lembu tu ada lagi mak. Sudah mati dia kata. Sudah dulu ayah dia kan belah lembu kan. Pergi rumah dia kan. Kata lembu nak susu. Tak. Lepas tu dia buat timba masuk rumah. Kita nak minum selalu. Kena masak dulu dia kata. Kita tak minum selalu. Alah, mana minum dulu. Adalah jenis yang jenis nak minum gitu ada juga. Cuma biasa orang-orang ni sesegar dia akan masak dulu. Panas-panas gitu. Oh, sedap rasa. Hak susu kita, dia susu tin ni tak rasa mana. Susu hak asli rasa. Lepas tu sebut susu ni, orang yang duduk dunia tu akan merasa macam lebah. Madu-madu orang yang biasa madu dia rasa lah. Bila sebut madu. Lepas tu arak kita tak rasa mana. Tak tahu lagi kat sana baru kita tahu. Kat dunia haram kan. Yuhallawna. Ni kata tahliyah ni. Istilah tahliyah, takhliyah. Tahliyah ni mengosongkan. Baitul khala. Apa tu? Tandas. Baitul khala. Mengosongkan perut daripada sesuatu. Tandas. Kalau tengok kalau di Mekah dia tulis Baitul khala dia tulis. Apa dia? Tandas. Bilik mengosongkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk yang mengisi barang manfaat pula. Apa dia? Mengosongkan daripada tak bermanfaat, itu tak usah dia, untuk isi hak lain pula. Jadi yuhallawna lah istilah tahliyah, takhliyah. Tahliyah menghiasi, takhliyah mengosongkan. Istilah walana. Macam kita air ni kan, kita nak isi barang baru, kita kena kosongkan dulu. Kiki bersih baru kita isi. Jadi dalam kotak dua benda, mana hak kena dulu? Antara mengosongkan dengan mengisi. Mengosongkan perkara-perkara yang tak patut, mengisi barang-barang yang patut. Mana dulu kena buat? Mengosongkan dulu lah. Sebab tu ahli syurga mesti ada dua proses ni. Kalau tak saya ngaji wahyu, macam mana nak buat? Mana ada proses ni? Ngaji wahyu lah berlaku proses ni. Mengosongkan benda-benda yang batin, isi dengan benda-benda yang benar kan? Kalau tak ngaji macam mana? Mana nampak barang batin, barang benar ni? Kalau perhiasan, hiliyah, perhiasan. Hak kita pakai tu, hiliyah. Apa dah? Ha, lam, ya, ta, marbuta. Apa dia? Hiliyah, perhiasan. Hak kita pakai tu, hiliyah. Wahullu. Ada tak? Wahullu, ada tak? Mana-mana? Surah Al-Insan. Fiha, di dalamnya. Jadi wow ni siapa? Ahli syurga, laki dan perempuan. Ahli syurga, lelaki dan perempuan. Sebab syurga mana ada hal-hal orang lelaki boleh pakai, orang kemah. Mana yuhallawna ni wow. Wow ni jamak muzakkar, jamak mana? Ha? Orang lelaki saja ke orang perempuan tak pakai? Wow ni orang lelaki ke? Mana orang lelaki saja ke pakai gelar, orang perempuan dalam syurga tak pakai? Ha? Tak, dalam syurga, dia kata wow ni lelaki saja. Ini bahasa Arab. Bila sebut wow, mana belaka?
Asal laki. Makna belaka. Dua ni untuk laki. Bila masuk disebut dalam syurga, makna belaka. Laki dan perempuan. Kalau perempuan, kalau sebut perempuan saja. Kalau sebut laki boleh belaka. Ha? Ha? Itu menghias itu. Menghias. Hias. Asawir min asawir, dari gelang-gelang. Dari gelang-gelang. Min zahabin, dari emas. Wayal basuna, dan mereka memakai. Dalam hadis Nabi dia beritahu pakaian ni. Kalau kita pergi kedai tak, sana berapa pakaian ni? Daripada pokok. Pokok tu dia keluar pakaian. Pokok di syurga mengeluarkan pakaian. Dekat pokok-pokok macam pokok sidri, pokok bidara, berduri, tempat duri tu diganti dengan tempat keluar pakaian-pakaian. Dia ambil pakaian. Wayal basu, mereka pakai siaban, pakaian. Siaban, pakaian. Dia nak peluang sungai. Ha? Dah lah. Baru hari ni buat, sebentar lagi tak? Hari ni buat. Ha? Alamat situ. Hijau. Satu khadrawat, ada khadrawat. Sayur-sayuran. Khudrun, hijau. Kenapa warna hijau? Sedap pandang-pandang. Hijau ni sedap. Sundus dengan istabrak. Sundus sutra halus. Istabrak sutra tebal. Macam benang untuk baju. Daripada mana benang dibuat pada mana? Ha? Kapas. Kalau sutra?
Ha? Pokok kapas. Benang ni kapas. Benang kita ni kapas. Kalau sutera, ulat ada. Kalau dekat Kemboja, kawan kita pergi ya, dia tunjuk macam mana ulat tu sutera dia buat. Adalah ulat tu dia biak, ulat tu dia pelihara ulat tu. Ha? Apa dia? Dia pelihara. Lepas tu dia keluar, dia ambil. Nanti nak cari lagi. Dia kalau lebih kita cari itu ada. Tengok macam mana cara buat sutera. Kaza ada sutera? Ada kain sutera? Ha? Tak, kita ada. Ada kat rumah ada. Sutera sungguh. Sebab kita pernah masa kat Indonesia, ada orang jual kain sutera. Ini sutera Bugis. Dia kata cara nak tahu sutera tak sutera, dia kata mudah. Baju kita ni kan, kalau buah api bakar dah. Kan? Dia kata bukti bahawa dia sutera ialah dia tutup api. Tengok. Tak bakar. Tu kata. Dia nak bukti bahawa dia sutera asli, dia ambil macam ni dia tutup. Tengok. Kita pelik kain tu kan. Kan? Kain tu mana nak kan? Duduk itu buah api mana tak? Kain kita ni mana nak cuci api? Kita apa? Air terbakar lah tak? Sutera tak terbakar. Betul. Betul lah kita. Kita tengok air tak terbakar. Ha? Apa dia? Tak ada. Tak ada. Anda tak tahulah. Cuma dia beritahu lagu tu, kita tak tahu dia sutera ke tak. Cuma dia tunjuk tak terbakar. Ni kita pelik lah. Sebab mana kita perlu tengok kain tak terbakar dengan api. Pelik tak? Pelik kita buat patah tu. Kan, kita kata baju ni kalau buat api, terbakar lah. Tunjuk. Dia kata tak terbakar ni nak bukti, nak beritahu bahawa ni sutera asli. Bukan benda luar biasa, bukan ni. Memang kalau buat kali lah. Mungkin cara orang-orang nak kenal sutera ni, kalau sutera ni, kalau kain macam kapas ni memang akan terbakar. Sutera tak terbakar. Pernah cuba tak? Kain sutera kita berapi. Takut lah, mahal, barang mahal. Tak tahu takut sebab orang tak perlu terfikir kain sutera ni api bakar. Betul tak? Kalau orang yakin, orang dah biasa tak? Dia confident macam kita ni. Barang beli 1,000. Hantar nak test tak bakar. Mahal ribu. Betul tak? Kita tahu kita yakin sebab kita tak faham konsep sutera dengan kapas ni macam mana. Tak boleh biasa. Kita kalau barang RM1,000, takut tak kita nak test sutera ke tak? Takut bakar. Sebab kita tak faham. Jadi orang ni nak kenal asli tak asli, mungkin dia bubuh. Habis. Muttaqiina. Apa dia muttaqiina? Dia ada dua maksud. Satu makna baring, satu makna duduk. Bersila. Muttaqiina satu makna bersila, satu makna baring. Cuma dua-dua pandangan ni, pandangan yang duduk lebih baring tu, bersila lebih menepati pada konteks ayat ni.
Dia boleh terjemur berbaring, boleh. Bersila boleh. Cuma bersila tu lebih menepati. Cuma bukan saya nak kata tak boleh baring. Kita kalau kata ayat ni, dalam syurga ni sekatimu, di dalamnya alal araik, di atas sofa. Arika ni sofa. Bahasa kita sofa lah. Tak, pelamin. Kalau Allah sebut katil, Maulana kata katil syurga, katil kalau kita guling tak jatuh. Kalau guling jatuh tu bukan syurga lagi tu. Kalau kita guling jatuh tak? Katil kita jatuh lah. Dia guling tak jatuh. Guling tak jatuh. Kita guling ke mana pun tak fikir jatuh. Kalau fikir jatuh, bukan syurga. Mana ada katil kat dunia ni guling takut jatuh? Ada tak? Tak ada. Mahal lagu mana tu? Mesti takut jatuh. Takut jatuh dunia. Syurga guling tak takut jatuh. Kalau tak guling-guling, jatuh nanti. Jatuh katil nanti. Itu bukan katil syurga lagi. Katil syurga guling tak takut jatuh. Kalau takut jatuh lagi, itu katil dunia lagi. Cuba test kan. Kita kalau kena guling ni bimbang jatuh. Bimbang jatuh ni tak besar lagi. Tak besar syurga lagi. Ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa. Sebaik-baik pahala, seindah-indah tempat istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa min salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina وأن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.